Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekarang kita berada di Jabal Thur, yang mana tempat satu sejarah yang sangat penting dalam sejarah Islam kita. Yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah dikepung rumahnya oleh 8 orang Quraisy, kaum musyrikin Quraisy, dan ketika itulah Rasulullah mengatur strategi. Pada pagi hari Khamis Rasulullah dikepung. Pada selepas malam Jumaat itu Rasulullah keluar daripada rumah Rasulullah bersama dengan pergi ke tuju rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan akhirnya Rasulullah menuju ke Jabal Thur. Yang mana Jabal Thur ni adalah tempat Rasulullah berlindung dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq daripada serangan kaum musyrikin Quraisy. Yang sebelum itu Rasulullah minta kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk menyamar di kawasan tidur Rasulullah, dan bila kaum musyrikin Quraisy buka sahaja selimut tersebut, mereka bertanya di mana Muhammad, dan Sayyidina Ali mengatakan tidak tahu. Dan sebab apa kaum musyrikin Quraisy tidak sedar? Sebab dengan satu ayat daripada surah Yasin, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Jadi bila sampai ke Jabal Thur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, jarak Jabal Thur sampailah ke Kota Haram adalah lebih kurang dalam 7 km. Dan juga ketika sampai saja di sini, Rasulullah tidak terus masuk ke dalam, tapi disemak dulu ataupun dicek dulu oleh Abu Bakar As-Siddiq keadaan di dalam gua tersebut. Bila sampai dalam keadaan gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar menyapu di dalam kawasan tu, membersihkan dalam tersebut, dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar rasa di dalam keadaan selamat, barulah Sayyidina Abu Bakar ajak Rasulullah masuk ke dalam gua tersebut. Bila masuk je dalam gua tersebut, Sayyidina Abu Bakar bersandar di dinding gua tersebut. Ketika itulah baginda sallallahu alaihi wasallam bersandar pula kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan akhirnya Rasulullah tertidur ketika itu. Saat Rasulullah tertidur ketika itu, yang mana ujian dan menunjukkan cinta para sahabat ni kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedang tidur, tiba-tiba Rasulullah terasa air menitis dekat badan Rasulullah. Jadi dekat situlah yang mana Rasulullah terbangun, dan akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, kenapa kamu menangis ya Abu Bakar? Rupanya Sayyidina Abu Bakar menangis dengan air mata tersebut. Jadi menangisnya Abu Bakar kata, sebab ada binatang bisa yang sedang menggigit aku kan. Jadi kenapa kamu tidak mengalihkan kakimu ya Abu Bakar? Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, mana mungkin aku nak mengganggu tidur seorang kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tahap cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Dan juga ketika di antara individu-individu penting dalam kisah Jabal Thur ni adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar yang mana adalah anak kepada Abdullah bin Abu Bakar, yang mana ketika itu adalah yang sentiasa menghantar khabar kepada Rasulullah dan juga ayahandanya tentang adakah masih lagi dicari oleh kaum musyrikin Quraisy ataupun tidak. Dan seterusnya juga selain daripada itu adalah Asma binti Abu Bakar yang menghantar bekalan makanan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga ayahandanya, iaitu puteri kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan seterusnya adalah Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini adalah di antara orang yang berlakon di bawah tapak Jabal Thur seolah-olah menggembala kambing di sekitar ini. Dan ketika itu jugalah yang mana selesai keadaan tu, Rasulullah SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar pada hari Ahad bertolak, Ahad malam Isnin bertolak ke sambung perjalanan ke kota Madinah yang dibantu oleh Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan. Jadi dekat situ di antara individu-individu penting dalam satu kisah penghijrahan yang sangat penting, iaitu terjadinya penghijrahan Rasulullah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi dekat situ kita perlu ambil berat, dan kita perlu ambil maklum, dan kita perlu hayati juga menelusuri kisah baginda sallallahu alaihi wasallam.